Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jom kita ramai kita sini. Saya harapkan puan semua puan semua dalam keadaan sihat walafiat semuanya, alhamdulillah, insya-Allah. Dan moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan, keberkatan pada majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, eloklah kita mulakan dengan ibu segala Al-Quran ataupun ibu kepada Al-Quran, ibu kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض من شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita harapkan pertemuan kita ataupun sekali pada hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan taman bunga dalam hati kita. Sebab itu saya dalam doa saya sebentar tadi saya bacakan kepada tuan-tuan sekalian, kita berdoa sama-sama. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan Al-Quran itu Rabi'. Rabi' ini maksudnya taman bunga dalam hati kita. Rabi'an qulubina wa nura sudurina, dan jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya dalam dada kita. Wa jala'a ahzanina, dan mintakan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar pergikan segala kesedihan dalam hati kita. Wa dhahaba humumina wa humumina, ya Allah, pergikanlah segala keresahan dalam hati kita. Al-Quran, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita melalui utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad SAW, dan disampaikan kepada kita pada hari ini dengan 1001 hikmah. Mana mungkin Al-Quran Allah SWT jaga pada hari ini tapi tidak ada sebarang hikmah di dalamnya. Al-Quran, the book of Allah Subhanahu wa taala, menjanjikan kita inspirasi dan motivasi. Dan antara topik yang kita akan bincang kepada hari ini, tuan-tuan sekalian, itu satu cerita inspirasi yang Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf cerita Nabi Yusuf alaihi salam sebagai the best story in Al-Quran. Boleh kita campur bahasa Inggeris sikit Baik, Kelantan ada kat sini? Ada. Gambar Kelantan, angkat tangan sikit orang Kelantan. Oh, saya kira gambar saya kira. Alhamdulillah. Tapi saya bukanlah pure Kelantan. Saya Kelantan Cenduk. Kelantan Cenduk ni cenduk-cenduk gitu je lah. Means saya ni nikah, saya berkahwin dengan orang Kelantan. Saya orang Negeri Sembilan. Saya orang Port Dickson. Orang pantai nak, orang pantai. Saya pertama sekali saya perkenalkan diri tuan-tuan sekalian, saya Syahmi, Ustaz Syahmi. Boleh panggil Ustaz Syahmi je lah. Ataupun saya ni anak-anak kepada tuan-tuan sekalian lah. Kalau panggil Syahmi cukup. Saya anak-anak je kepada tuan-tuan sekalian. Saya baru saja mendirikan rumah tangga. Baru sebulan yang lepas. Baru sebulan mendirikan dengan rumah tangga dengan orang Kelantan, insya-Allah. Dan dia juga sekarang bertugas sebagai doktor di Kuantan sekarang. Saya berpisah jauh dengan dia sekarang. Tapi bulan 7 ni kita akan bersama baiklah sebab dia posting Costa Selayang kan. Jadi alhamdulillah. Belum lagi baru kahwin lah, so mana tak ada cahaya mata lagi lah. So tunggulah minta doa kamu sekalian semua, insya-Allah. Dan saya sekarang ini bekerja sepenuh masa sebagai seorang motivator dan juga sebagai seorang trainer bersama dengan Ustaz Syarif Abdul Rahman di Ibrah Paradigm Training Consultancy. Dan juga sekarang ni saya ni bekas penasihat syariah ataupun penasihat syariah di Wisma Datuk Mansur ketika dahulu. Dan sekarang ni saya menyambung pelajaran dalam tingkat master dalam bidang tafsir di UKM sekarang, insya-Allah. Saya mohon rumuskan saya tuan-tuan semua mendoakan saya supaya master ni berjalan dengan lancar, insya-Allah. Moga-moga ada manfaat ummah. Bukan untuk diri saya je. Saya mengharapkan ada master ini bukan untuk menambahkan kelaikan saya je, no. Saya mengharapkan Allah SWT mengganjari saya dengan ada manfaat yang master ini kepada ummah terutamanya, insya-Allah. Doakan saya semua sekalian. Jadi saya difahamkan ada berapa masa apa nama ya, Puan?
sampai asar. So masa kita tak panjang sebenarnya. Saya tak pasti anda semua ataupun puan-puan semua pernah mendengar ataupun tidak cerita pasal surah Yusuf ini. Pernah dengar ke? Ada orang yang pernah cerita ke pasal surah Yusuf sebelum ni? Ataupun anda pernah membaca cerita pasal surah Yusuf? Boleh tak saya tahu, bila kita dengar orang membaca surah Yusuf? Biasanya bila kita dengar membaca surah Yusuf? Saya rasa anda, kaum-kaum ibu lebih mengetahui bila anda membaca surah Yusuf. Masa time mengandung, betul tak? Sebab apa bila baca surah Yusuf ni? Sebab nak dapatkan anak yang handsome dan comel loteng. Kelantan Raya. Nak dapat anak-anak yang comel loteng ataupun yang handsome-handsome, yang cantik-cantik, kita baca surah Yusuf. Saya nak tukar sikit surah. Biasa kita baca surah Yasin, betul? Kita semua baca surah Yasin setiap malam Jumaat. Ramai daripada kita baca surah Yasin setiap malam Jumaat. Biasa kita baca surah Yasin untuk apa biasanya? Boleh tak saya nak tahu sedikit feedback? Anda baca surah Yasin, kita baca surah Yasin pada hari ini, biasa untuk apa? Ya? Khatam 10 kali Al-Quran. Lagi biasa kita baca surah Yasin bila? Malam Jumaat, ya? Tahlil arwah lagi? Exam. Wah, perempuan semua masih ada exam lagi. Anak-anak exam. Anak-anak exam lagi. Kesyukuran. Nak cari barang yang hilang, betul? Biasa cari barang yang hilang, baca 40 kali surah Yasin. Tetapi persoalan saya sekalian, pada kita semua, perempuan sekalian, kita baca surah Yusuf, ramai baca surah Yusuf sebab nak dapatkan anak yang tampan ataupun anak yang comel. Ramai baca surah Yasin sebab malam Jumaat, tahlil arwah, nak cari barang yang hilang dan sebagainya. Tetapi persoalan saya kepada saya dan perempuan sekalian adalah, adakah itu je ataupun sekadar itu je standard Al-Quran? Adakah sekadar itu je standard Al-Quran? Kita baca sebab kepentingan diri kita sahaja. Sedangkan Al-Quran, Allah SWT turun kepada umat manusia pada hari ini dengan pelbagai cerita-cerita inspirasi, antaranya kita pasal surah Yusuf. Saya nak anda semua tahu, kita semua tahu, bila kita berbicara pasal surah Yusuf, anda kena tahu, kita kena tahu, bila surah Yusuf ni diturunkan, baru kita feel kenapa kita perlu menjiwai surah Yusuf. Surah Yusuf diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW selepas Nabi Muhammad diuji dengan kehilangan isteri yang paling disayangi, itu isteri siapa yang paling disayangi? Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Dan selepas diuji dengan kematian bapa saudaranya, itu siapa dia? Abi Talib. So lepas dua kematian yang sangat menyedihkan Nabi, maka Allah SWT turunkan surah Yusuf pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bentangkan benda ini, tuan-tuan sekalian? Sebab Allah SWT nak ajarkan pada Nabi, Allah nak motivate Nabi, sebab Nabi tengah sedih. Maka Nabi perlukan motivasi. Maka Allah motivate Nabi dengan cerita surah Yusuf ataupun Nabi Yusuf AS. Sebab Allah nak grab attention Nabi Muhammad dengan ada cerita orang lebih sedih daripada kamu, wahai Nabi. Sebab cerita Nabi Yusuf ni, the conclusion of all surah Yusuf ini adalah cerita pasal passion, iaitu sabar. Keseluruhan cerita ni, sebab surah Yusuf ada 12 babak. Ada 12 babak ataupun 12 cerita dalam surah Yusuf. Bukanlah cerita berbeza-beza pun, orang yang sama, watak yang sama. Saya katakan 12 babak. Saya tak sempat nak tayang kepada anda satu slide yang menggambarkan 12 babak ini, maka saya tuliskan kepada anda semua ke 12 babak cerita pasal surah Yusuf. Bila kita, kenapa saya paparkan benda ini? Supaya anda akan imagine, perempuan semua akan imagine bahawasanya 1 jam setengah yang diberikan pada saya pada hari ini untuk cerita 12 babak ini tidak relevan sebenarnya. Biasa saya bawa surah Yusuf untuk membentangkan surah Yusuf pada audiens, saya perlukan paling kurang 1 hari untuk ceritakan 12 babak surah Yusuf. Tetapi saya percaya 1 jam setengah pada hari ini akan lebih bermanfaat bila kita fokus every single babak yang akan saya bentangkan pada hari ini. Dan setiap babak ini dia akan menggambarkan kepada kita peribadi yang sangat hebat, iaitu Nabi Yusuf AS. Bila Nabi Muhammad sedih, Allah hadiahkan kepada Muhammad satu cerita yang penuh inspirasi, iaitu Nabi Yusuf AS. Sebab cerita surah Yusuf 12 babak, pertama sekali saya nak grab attention tuan-tuan sekalian. Cuba perhatikan 12 babak ini. Saya bacakan pada anda semua. Babak pertama dalam surah Yusuf, Allah SWT mulakan dengan Nabi Yusuf bermimpi. Pernah dengar cerita ini? Dia mimpi apa benda? Yes. Dia mimpi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar
ra'aituhum lisajidin. Dia kata dia nampak ini ra'aitu ahada asyara kawkaban. Dia nampak 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, dia nampak matahari dan bulan. Ra'aituhum lisajidin. Dia nampak semua ni bintang-bintang ini, dia nampak matahari dan bulan ni semua sujud pada dia. Cerita ni dia cerita pada siapa? Siapa ayahnya? Yes, Nabi Yaqub alaihissalam. Ayahnya juga Nabi. Maka lepas dia bermimpi, dia pelik, kenapa aku mimpi macam ni? Aku nampak ada 11 bintang, ada matahari dan bulan tengah bersujud pada aku. Soalan saya pada semua sekalian, pada babak pertama, logik ke matahari, bulan, bintang sujud pada manusia? Can you imagine macam mana matahari, bulan dan bintang nak bersujud? Adakah kita nampak matahari ataupun matahari tengah tunduk macam ni? Ataupun nampak matahari dalam bentuk jasad manusia, ataupun macam mana? Mana kita nak dapat jawapan? Anda semua ada bawa kitab tafsir tuan? Anda buka surah Yusuf pada ayat keempat. Kita akan dapat jawapan ni. Macam mana Nabi Yusuf alaihissalam nampak matahari, bulan dan bintang tu sujud pada dia? Kita mungkin tertanya-tanya, macam mana tidak nampak matahari, bulan dan bintang sujud pada dia? Sedangkan matahari tu bulat je, kita nampak pada ni tuan. Nampak bulat je. So macam mana nampak sujud? Adakah matahari itu terlipat dua ataupun macam mana? Maka dalam surah Yusuf, bagaimana Allah bagi tahu pada ayat 4 ini, dah beri jawapan daripada kita macam mana Nabi Yusuf alaihissalam nampak matahari, nampak bulan, nampak bintang, macam mana dia bersujud pada Nabi Yusuf alaihissalam. Kita perhatikan pada ayat 4. Isqala Yusuf li abihi, berkata Yusuf kepada bapanya. Siapa bapanya tadi? Nabi Yaqub alaihissalam. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Saya nak ajar anda semua ataupun pemasukan tentang beberapa bahasa dalam Al-Quran yang sangat best untuk kita teliti. Pertama, anda perasan tak ada perkataan yang berulang ke ayat tersebut? Cuba tengok. Ada tak perkataan yang berulang dekat ayat yang sama, kalimah yang berulang maksud saya? Kalimah yang berulang pada ayat keempat. Yes, perkataan ra'aitu. Ra'aitu berulang sebanyak 2 kali. Pertama, li abihi ya abadi ini ra'aitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal qamar ra'aituhum lisajidin. Ada 2 kali pengulangan ra'aitu di sana. Apa maknanya? Contoh, saya nak buat cerita ni kepada diri kita supaya dia lebih dekat cerita dengan diri kita. Biasalah kalau kita bermimpi benda pelik-pelik dan kita nak cerita pada ayah kita, biasanya dengan cerita pelik-pelik ni ayah nak percaya ke? Ayah, saya malam tadi saya mimpi ada 11 bintang, ada 1 matahari, 1 bulan tengah duduk sujud pada saya. Bagi seorang ayah nak mendengar cerita anak, saya rasa semua ada suami kot. Bagi seorang ayah, bukan ibu bagi seorang ayah nak dengar cerita anak yang bermimpi malam tadi, mimpi yang pelik, rasanya lelaki suka layan tu benda pelik ni. Bahkan anak pula cerita. Biasa kalau ibu memang biasa menadah telinga untuk dengar cerita-cerita macam ni. Tetapi macam mana Nabi Yusuf grab attention ayah dia supaya percaya pada cerita. Walaupun Nabi Yaqub itu Nabi dan ayah kepada Nabi Yusuf itu Nabi, tapi kalau tengok sebenarnya cara Nabi Yusuf present kepada Nabi Yaqub pun sangat-sangat confident dan sangat-sangat meyakinkan. Sebab itu ayah dia percaya dan beri respon kepada mimpi. Satu pengulangan, saya terjemahkan dalam bahasa macam anak dengan ayah. Berkata Yusuf pada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya ini. Dia tak kata, wahai ayahku, malam tadi aku mimpi ada 11 bulan, ada 9 bulan, dah keluar dengan 11 bulan. No, bukan 11 bulan, 9 bulan. 11 bintang, 1 bulan kemari, 1 matahari sedang bersujud padaku. No, Nabi Yusuf tak bagi tahu macam tu. Nabi Yusuf kata sesungguhnya. Biasa kita guna sesungguhnya untuk apa biasanya? Untuk beri penegasan, betul? Untuk kata yes, benda ni betul-betul berlaku. So Nabi Yusuf pertama dia guna ini. Sesungguhnya aku betul-betul nampak ra'aitu ini ra'aitu ahada asyara kawkaban. Pertama dia guna sesungguhnya aku nampak 11 bintang wasyamsa wal qamar. Dia nampak 11 bintang, matahari, bulan
Ra'aituhum. Kenapa dia kata, dia ulang baik sekali perkataan aku lihat? Satu dia kata sesungguhnya aku melihat 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari, dan aku betul-betul melihat dia sedang sujud padaku. Boleh tak kita cakap macam ni? Kalau kita tengok pada ayat tu, ayat ni jadi jumlah yang sempurna tak? Ataupun ayat yang sempurna tak kalau saya bacakan macam ni? Isqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar li sajidi. Ra'aituhum tu tak perlu ada pun masih jadi jumlah yang lengkap. Jumlah ni maksudnya ayat, masih jadi ayat yang lengkap. Tetapi kenapa Nabi Yusuf state sekali lagi ra'aituhum li sajidin? Apa yang tuan-tuan semua faham? Kenapa dia state sekali lagi ra'aituhum? Yes, sebab dia nak bagi tahu betul-betul aku nampak dia ni sujud pada. Satu, betul-betul aku nampak ada bintang, ada bulan atau matahari. Dan aku nak tambah lagi satu cerita, dan betul-betul aku nampak mereka sedang bersujud pada aku. So soalan saya tadi yang di awal tadi, dia nampak macam mana? Dia nampak jasad ke, ataupun dia nampak betul-betul matahari itu tengah sujud pada dia? So jawapannya dekat sini. Satu, Allah nampakkan dekat ra'aitu hum. Ada fokus kat hum. Kalau anda semua ada nota, anda gariskan pada perkataan hum. Karena dalam bahasa Arab, anda semua ada yang ambil bahasa Arab ke kat sini, yang masih belajar bahasa Arab. Hum ni biasa kita guna dhamir. Hum ni dhamir, iaitu kata ganti nama. Hum ni dirujuk kepada ahada asyara kawkaban asyamsa wal qamar. Dia kata ganti nama kepada bintang, matahari dan bulan. So hum ni, kalau kita belajar mengaji bahasa Arab, hum ni kata ganti nama yang akil, yang ada akal. Betul bukan? Kalau belajar bahasa Arab tu, hum ni biasa kita ganti namakan kepada orang yang ada akal. Contohlah, saya cerita dalam bahasa Melayu. Hum ni maksudnya mereka. Mereka ni kita guna pada orang yang berakal ke orang yang tidak berakal? Kita kata mereka pergi ke sekolah, kita rujuk kepada mereka itulah orang yang berakal, betul? Kita banyak gunakan mereka tu pada orang yang berakal. Sama lah cerita dalam surah Yusuf ni. Nabi Yusuf dalam mimpinya seolah-olah nampak ra'aituhum tu, bintang, matahari, bulan tu, seolah-olah mereka ni berakal. Berakal ni dirujuk pada siapa? Siapa je Allah SWT kurniakan akal dekat muka bumi ni? Manusia. Maka Nabi Yusuf dia bukan nampak bintang tu macam bintang kita nampak ni. Nabi Yusuf tak nampak matahari macam mana kita nampak matahari ni. Tetapi Nabi Yusuf nampak mereka semua ni seperti macam seolah-olah jasad, tapi sifatnya seperti matahari, sifatnya seperti bulan, dan sifatnya seperti bintang. So get the answer? Allah cerita detail mas sekalian. Allah tak pernah miss dalam penyampaian cerita. Sebab kita kena flashback sekejap. Pada ayat 3, cuba baca ayat 3. Nahnu naqussu 'alaikal ahsanal qasas. Allah isytihar cerita ni the best story. Can you imagine that? Allah kata dalam Quran, dalam banyak cerita dalam Quran ni, Allah iktiraf cerita Nabi Yusuf ni the best story. Kalau nak buat ranking cerita dalam Quran ni, Allah letak cerita Nabi Yusuf ni the first ranking, the best story. Bukan saya sebut, Allah sendiri sebut pada ayat ketiga dalam surah Yusuf. Nahnu naqussu 'alaikal ahsanal qasas. Ahsanal qasas, the best story. So kenapa lepas Nabi Muhammad diuji dengan kematian Khadijah, dengan kematian Abi Talib, Allah hadiahkan the best story ni Al-Quran. Dan semestinya dan pastinya cerita ni ada cerita yang sangat-sangat menarik. Dan ada benda yang kita boleh contohi dan kita boleh ambil ibrah daripada cerita. When Allah says cerita ni best, means memang cerita ni best. Kita dekat muka bumi ni, kita baca berhadapan dengan manusia. Bila manusia kata cerita ni best, mungkin kata tak best kot aku tengok itu. Contohlah kita tengok cerita dalam TV, orang kata cerita ni best lah. Sekali kita tengok cerita tu tak best pun. No. Tapi when Allah says, bila Allah berkata cerita ni best, maka cerita ni memang best. Anda biasa tengok movie tak, perempuan sekalian? Saya takut tau nak tanya benda ni. Sebab perempuan semua mungkin tengok Al-Kuliah, Forum Perdana. Tak tengok kot drama Cari Kerama kot Mungkin bagi anda semua, bagi perempuan semua, TV Al-Hijrah tu tak pernah beralih kot Ataupun setiap masa tengok Forum Perdana kot. Ya ke? Sekali-sekala tengoklah Cari Kerama tu kan. Biasanya saya tak nak buat Cari Kerama. Anda pernah menonton filem tak? Sebab ni ada kaitan dengan surah Yusuf. Pernah menonton filem tak?
Pernah tak menonton filem? Dulu-dulu, sekarang tak pernah dah. InsyaAllah. Patutlah saya semacam sejuk je dewan ni, sebab ada syurga depan saya. Macam mana saya nak buat contoh sebab anak semua tak. Tapi dulu-dulu pun sama je kot. Sila filem pun sekarang sama je. Okey. Bila kita menonton filem, biasanya kita isytiharkan cerita tu menarik di peringkat awal. Biasanya dia akan buat apa pada cerita tu? Biasanya filem yang baik dimulakan dengan apa? Saya nak tahu ni tu. Ada rumah semua mungkin banyak filem lebih tonton daripada saya lah. Saya ni kurang. Cewa. Biasa filem yang menarik dimulakan dengan apa? Bila kita katakan best cerita ni masa permulaan, dia biasa dimulakan dengan apa? Bila dimulakan benda tu, kita kata cerita ni memang best. Biasa dimulakan dengan apa? Ya. Dimulakan dengan sinopsis. Siapa sebut sinopsis tadi? Puan? Saya tertarik dengan jawapan, sebab seolah-olah dah jawab soalan macam Nabi Yusuf punya style pencitraan Allah SWT dalam Quran. Tapi dari ayat lebih tepat lagi, kembali kita katakan sinopsis. Lagi, biasa cerita yang menarik dimulakan dengan apa? Suspend. Betul. Suspend. Kita suka cerita-cerita yang dimulakan dengan suspend kan? Apa benda yang berlaku ni? Siapa yang jahat, siapa yang baik ni? Tiba-tiba dimulakan orang kena langgar kereta, mati. Kan? Suspend. Bisa dia kena langgar kereta. Dia stres ke? Dia bunuh diri ke? Suspend. Tanda tanya ataupun dia timbulkan persoalan kat situ. Lagi satu, last. Cerita yang baik dimulakan dengan apa? Ya? Pelakon menyanyi? Apa? Pelakon tu sendiri. Disebabkan pelakon tu kita kata cerita ni menarik sebab Aaron Aziz yang berlakon. Kan? Ataupun pelakon apa yang lain minat, ya Shah Rukh Khan yang berlakon, maka cerita ni best. Everything kalau Shah Rukh Khan berlakon semuanya best. Okey, baik. Percaya tak perempuan sekalian, yang perempuan semua sebut tadi, cerita yang ada sinopsis, cerita yang ada apa tadi? Ada suspense, cerita yang ada pelakon yang handsome, kan Shah Rukh Khan kan handsome kan? Pelakonnya handsome, pelakonnya kacak semua jadi Surah Yusuf. Yang perempuan semua sebut tadi tu sebiji Allah ceritakan style ya dalam Surah Yusuf. Mari saya bentang kepada anda semua, jom kita mengembara kepada Surah Yusuf. Dan lepas ni saya nak anda semua perhatikan satu keajaiban Surah Yusuf. Kadang-kadang cerita yang menarik, kita tengok awal-awal je menarik, dan sekali tengah-tengah, boringnya cerita ni ke sana. Tapi Surah Yusuf, dia bukannya anda rasa awal je menarik, tapi every time kita akan rasa wow, memang Allah layak isytihar cerita di the best story. Saya tak pasti sebab mikrofon ni pendek. Kau boleh baca? Okey, boleh. Okey, terima kasih. Saya bentang kepada anda semua. Saya pasti ada yang tak nampak ke? Ada yang nampak tak kat belakang? Mari saya bacakan. Babak pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah Yusuf dengan Nabi Yusuf bermimpi yang tadi tu, mimpi tadi. Yang kedua, selepas dia bermimpi, dia mimpi ada nampak bintang, matahari dan bulan, maka dia ceritakan kepada ayahnya. Cerita yang kedua, babak kedua dalam surah Yusuf adalah konspirasi daripada saudara-saudara dia sendiri, iaitu abang-abang dia yang merencana untuk membunuh Yusuf AS. Yang daripada konspirasi inilah berlaku Nabi Yusuf dihumban di dalam telaga. Dekat mana telaga itu sekarang? Ada yang dah sampai tak dekat telaga Nabi Yusuf tadi dihumban di situ? Kalau perempuan semua bercerita nak tengok bagaimana dalamnya telaga itu, kena pergi ke Jordan. Sekarang tu telaga tu ada kat Jordan. Sekarang ni ada satu kawasan dia telah pagar pada hari ini. Kalau anda semua tidak ada kemampuan kita, macam terutama saya lah, mungkin perempuan semua ada kemampuan tu. Macam saya tak ada kemampuan, saya boleh buat macam ni je. Saya buka YouTube, maka ada orang, ada satu student pelajar Jordan ni, dia ada buat macam ada satu kamera yang berbentuk helikopter. Maka dia naikkan helikopter tu, buat satu gambaran daripada atas macam mana dalamnya telaga Yusuf. Dia bukan sekadar buat pandangan atas dia dan dia masuk, dia tengok dalam sangat. Kita dok fikir macam mana Nabi Yusuf boleh survive dekat dalam telaga yang sangat dalam macam tu. Maka kita nampak keajaiban Allah SWT menjaga Nabi-Nabinya. Konspirasi saudara Yusuf, babak kedua. Babak ketiga digoda oleh Imratul Aziz. Imratul Aziz ni, Imra'ah ni maksudnya perempuan, ataupun saya terjemahkan dalam bahasa lain, godaan daripada isteri Al-Aziz. Al-Aziz ni siapa? Pemerintah ataupun Raja Mesir. Bukanlah namanya Al-Aziz. Al-Aziz ni adalah gelaran.
orang yang berkuasa. Maka Imratul Aziz adalah isteri kepada Raja Mesir. Bayangkan, isteri Raja Mesir goda Nabi Yusuf AS. Sebab apa? Handsome. Bukannya handsome buat pakai kuku putih ataupun di herbs, lajak laris, no. Handsome semula jadi, orang sekalian. Handsome semula jadi. Lepas digoda oleh Imratul Aziz, saya nak tanya, biasa kalau sebut Imratul Aziz, anda terbayang siapa yang nama yang keluar dari kepala anda? Zulaikha. Soalan saya, Allah mention tak nama dia Zulaikha dalam Quran? Salah tak kita kata nama dia Zulaikha? Saya akan jawab lepas. Ramai orang tahu Imratul Aziz adalah Zulaikha. Tapi persoalannya, kenapa Allah tak mention? Kalau betul namanya Zulaikha, Allah nak mention di Al-Quran. Dan kita percaya Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik mufassir pada Al-Quran. Tapi Nabi pun tak pernah sebut siapa nama Imratul Aziz. Allah pun tak mention siapa nama Imratul Aziz. Tetapi Allah sekarang bagi tahu Imratul Aziz. Dan lepas digoda oleh perempuan daripada isteri Al-Aziz, dan digoda pula oleh perempuan kota. Perempuan kota ni adalah perempuan dekat Mesir. Sebab masa tu viral dekat Facebook tau. Viral dekat Facebook, Imratul Aziz ni digoda Nabi Yusuf AS. Ni Imratul Aziz ni digoda Nabi Yusuf. Masa tu sebab tak berjaya nak goda Nabi Yusuf, masa tu viral dekat Facebook. Viral dekat, saya kata Facebook ni masa dekat kota lah, mana viral besar sangat. So viral, isteri pemerintah Mesir goda Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ni tahu tak siapa pada Imratul Aziz? Hamba je. So viral, isteri pembesar goda hamba. Macam pelik dah pula goda hamba. Tak ada lelaki lain ke? Kenapa mesti goda hamba? So viral kat Facebook. Maka perempuan kota ni bercakap-cakap. Maka Imratul Aziz nak buktikan sebab apa aku goda dia ni. Dia panggil perempuan kota pula. Berlakulah peristiwa yang anda semua biasa dengar tu, yang terpotong tangan tu. Ni kat sini. Berlakulah babak keempat, godaan daripada perempuan kota. Babak kelima, selepas Nabi Yusuf tak tahan sangat dengan godaan-godaan itu, dan diminta pada Allah dalam surah Yusuf, dimasukkan dalam penjara ni bukan sekadar sebab orang charge ini sebab difitnah jahat, no. Sebab Nabi Yusuf sendiri berdoa pada Allah supaya penjarakan aku, kalau macam inilah dahsyatnya fitnah dunia. Nabi Yusuf minta pada Allah SWT directly kepada Allah, ya Allah, kalau macam inilah fitnah dunia, maka penjarakan aku lebih baik. Maka Allah takdirkan kebaikan untuk Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf ditakdirkan dipenjarakan dekat dalam penjara Mesir. Dan pada babak yang keenam, lepas dipenjarakan, masa dekat dalam penjara, babak keenam, Raja Mesir bermimpi. Ingat tak mimpi apa yang Raja Mesir bermimpi? Ya, kemarau. Lepas tu ada lembu, ada lembu kurus, ada lembu gemuk. Siapa makan siapa? Gemuk makan kurus ke? Kurus makan gemuk? Lembu kurus makan gemuk. Maka mimpi tu pelik bagi Raja Mesir. Maka Raja Mesir bermimpi. Ya, kenapa? Raja ketujuh. Babak ketujuh. Bukan raja ketujuh, babak ketujuh. Okey, sekarang ni pasal tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok Tengok flow dia. Ini adalah plot ataupun flow cerita, timeline bagi story Nabi Yusuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mimpi, saudara-saudara dia Yusuf berkonspirasi nak bunuh dia. Imratul Aziz menggoda Nabi Yusuf. Perempuan kota goda Nabi Yusuf, dipenjarakan. Mimpi Raja Mesir. Tengok Allah answer ataupun bagaimana Allah jawab semua cerita-cerita ni dengan satu sunnah yang sangat luar biasa. 6, babak ke-6 dijawab dengan babak ke-7. Lepas mimpi terus jawab. Raja Mesir dia punya mimpi telah ditafsirkan oleh siapa? Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf ni ada satu kelebihan, paling saya akan cerita. Dipenjarakan, dia ni terus dijawab pada babak yang ke-8. Dibebaskan dari penjara. Cerita yang keempat, jawapan dekat mana? Wanita Mesir bertaubat ataupun mengaku salah. 4, 9. Godaan Imratul Aziz, digoda oleh Imratul Aziz. Imratul Aziz taubat pada stamina babak ke-10. Saudara-saudara dia merancang untuk membunuh. Maka bila time Allah SWT menjawab cerita ni ataupun bila time taubat pada babak ke-11, dia bertaubat. Dan bila Nabi Yusuf yang mimpi ditakwilkan ataupun dijawab pada babak ke-12. Perasan tak simetri yang sangat cantik yang saya temukan untuk anda semua? Babak 1
12. Babak 2, 11. Babak 3, 10. Babak 4, 9. Babak 5, 8. Babak 6, 7. Adakah ini kebetulan? Kebetulan ke benda ni? Kalau anak-anak kita duk main padankan pada gambaran yang betul tu, macam inilah gambarannya. Padankan. Kebetulan ke ni? No. Inilah the perfect symmetry of surah Yusuf. Sebab tu best story. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi cerita dia 6, 5, 4, 3, 2, 1 balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawab balik 6, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini bukan kebetulan. Ini adalah Allah plan very well untuk menyampaikan cerita surah Yusuf. Lebih menarik lagi, surah Yusuf ada 12 babak. Dan surah Yusuf surah yang ke berapa? Kita tengok. Surah ke-12. Kebetulan ke? No. Allah plan very well nak menyampaikan, sebab Allah iktirafkan cerita ni the best story. Dan pada banyak faktor, pada fizikalnya saja memang the best story ni Al-Quran. Ada 12 babak. Juzuk ke berapa? Juzuk ke-12. Dan surah yang ke berapa? Surah yang ke-12. Ada 12 babak. So kenapa kita rasa macam tak perlu lagi kita nak mendekati Al-Quran? Sebab ini tandanya Al-Quran, Allah dah iktiraf cerita ni the best story. Dan bila Allah kata the best story, kita kena berikan perhatian yang lebih pada cerita ni. Sebab cerita ni mesti akan ada satu cerita inspirasi dan perkara yang luar biasa untuk kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Hebat kan? Ini baru fizikal surah Yusuf. Baru masuk peribadi Yusuf AS. Peribadi Yusuf lebih depan ni lebih dahsyat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT mengajarkan Nabi Yusuf satu skill yang tidak ada kepada ramai orang, iaitu ta'wilil ahadith. Allah mengajarkan Nabi Yusuf ta'wilil ahadith. Ta'wil maksudnya ialah mentafsirkan ataupun meramalkan sesuatu ataupun membaca sesuatu. Al-ahadith maksudnya bukan ahnaf. Ramai orang mengatakan ataupun kita baca terjemahan ta'wil ahadith maksudnya mudah. Cuba tengok ayat yang ayat ke-6. Wa kadzalika yashtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Kalau kita baca terjemahan, ta'wilil ahadith merujuk kepada apa ya, puan sekalian? Takdir mimpi, betul? Tetapi mari saya ajar kepada anda semua bahasa Arab, dia tidak semudah itu. Kalau kita nak terjemah, baca terjemahan ni, kita dah terpengaruh takdir mimpi. No. Nabi Yusuf bukan sekadar Allah ajarkan dia takbir mimpi. Memang Nabi Yusuf pandai takbir mimpi. Tapi kenapa Allah tak kata ta'wilil ahlam? Ahlam maksudnya mimpi. Ahlam, hilm. Hilm tu maksudnya mimpi. Kalau nak kata takbir mimpi, sepatutnya Allah gunakan perkataan ta'wilil ahlam. Tapi di sana ta'wilil ahlam ke? No. Allah kata ta'wilil ahadith. Ta'wilil ahadith means Nabi Yusuf diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar boleh takbir mimpi, tapi Nabi Yusuf diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh takbir setiap perkataan. Ahadith, hadith iaitu perkataan. So Nabi Yusuf ni bukan sekadar boleh baca mimpi, tapi boleh baca every single word yang dia dengar. Sebab itu orang datang mengadu masalah pada dia, semua masalah dapat diselesaikan sebab dia dapat tahu setiap inci perkataan yang dituturkan oleh orang. Sebab itu dalam babak Imratul Aziz menggoda Nabi Yusuf AS, kan ada babak hai talak, mari kemari. Contohnya lah, kalau kita sebagai tuan rumah, kita ada seorang server dekat rumah, kita ada orang gaji, kita pun panggil. Biasa kita panggil orang gaji, mudah bibi. Apa? Bibi kan? Bibi, mari. Kan? So biasa kalau seorang hamba, bila dengar tuannya panggil, maka dia akan bergegas betul sebab tuan dipanggil. Tetapi dalam babak surah Yusuf, sebelum Nabi Yusuf digambarkan seorang yang taat kepada tuan dia. Kalaulah Al-Aziz, isteri Al-Aziz panggil dia, dia memang akan datang terus tanpa rasa lambat ataupun nak bergerak dengan lambat. No. Dia akan bergerak dan cepat pergi dengan panggilan. Tetapi dalam satu babak, bila tanya lepas digoda, tiba-tiba isteri Al-Aziz, iaitu yang anda semua tahu, Zulaikha, panggil Nabi Yusuf, hai talak. Kenapa dalam satu Nabi Yusuf tak pergi? Sedangkan perkataannya lah, mari. Sebelum ni kalau
isteri dia ataupun isteri Al-Aziz panggil mari, dia akan datang dengan cepat. Tetapi kenapa dalam babak ketiga ada cerita bila panggil hai talak, tiba-tiba Nabi Yusuf macam tak nak pergi? Sebab takwil al-ahadith. Nabi Yusuf bukan sekarang boleh takbir mimpi, tapi dia boleh takbir every single word yang keluar daripada itu. Walaupun nada dia sama dengan sebelum ni, mari ke sini, tetapi dia tahu sebenarnya di balik daripada perkataan apa sebenarnya yang dia sampaikan. Dia boleh beza dengan mari sini dengan marilah sini. Dia boleh beza. Sebab takwil al-ahadith. Takwil al-ahadith. Ini kelebihan Nabi Yusuf AS. Sebab itu saya katakan dia bukan sekadar boleh takbir mimpi. Sebab kalau Allah kata takbir mimpi, takwil al-ahlak. Tapi di sini Allah gunakan takwil al-ahadith. Iaitu Nabi Yusuf boleh estimate ataupun boleh baca every single word yang dikeluarkan oleh orang yang dengar percakapannya. Okey. Perhatikan pada ayat ke-6. Wa kadzalika yashtabika. Ini saya beri anda semua satu tips yang sangat berharga. Kalau perempuan semua nak tahu cerita dalam Al-Quran, sebab dalam Al-Quran ni bukan setiap masa cerita. So kalau nak tahu ayat tu ataupun cerita surah tu adanya cerita dalam Al-Quran, cari perkataan ni. Cari perkataan kadzalik. Jumpa perkataan kadzalika dekat mana-mana ayat ataupun dekat mana-mana surah, pasti surah tu ada cerita dan pasti ayat tu ada cerita. Believe me. Jumpalah mana-mana ayat dekat ada perkataan kadzalika di awalnya, semuanya terkandung cerita-cerita dalam Al-Quran. Wa kadzalika. Kadzalika maksudnya apa? Dan demikianlah. Biasa dan demikianlah ni semua ada cerita dalam. So ini tips nak cari cerita-cerita dalam Al-Quran, search kadzalik. Everything cerita dalam Al-Quran ada kadzalika. Okey, yang menariknya dekat ayat 6 ni, perhatikan wa kadzalika yashtabika. Terjemahan sebut apa ya puan sekalian? Wa kadzalika yashtabika, can you read it for me? Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu. Karena kita mengaji bahasa Arab, pelik tau ayat ni. Sepatutnya adalah wa kadzalika yahtaraka. Bahasa Arab memilih, dalam bahasa Arab biasa, bahasa Arab yang biasa kita guna, memilih dalam bahasa Arab maksudnya yakhtar. Ikhtar, memilih. Tapi Allah guna yahtaraka ke kat situ? No. Allah guna wa kadzalika yashtabika. Allah tak guna wa kadzalika yakhtaraka. Sedangkan dua-dua ni maksud dia sama. Tetapi kenapa Allah tukar kadang-kadang? Sebab dalam Quran ada juga perkataan yakhtaraka. Yang banyaknya Allah guna perkataan pilih dalam Quran. Bila nak kata maksud dia pilih, Allah akan guna yakhtaraka. Tapi kenapa tiba-tiba Allah tukar benda ni pelik jadi yashtabika? Yashtabik. Apa bezanya yashtabika dengan yakhtaraka? Sedangkan maksud dia dalam bahasa Melayu kita faham sama, pilih. Tapi when Allah change, kita kena percaya, saya percaya benda ni. Bila Allah menukar kebiasaan dalam Al-Quran, maka maksudnya ataupun caranya ataupun actionnya berbeza. Bila Allah menukar benda yang biasa jadi luar biasa, maka maksud yang disampaikan tu bukannya biasa-biasa tapi luar biasa. Ini saya gambarkan yashtabika. Kalau contoh saya pergi ke kedai pen, saya nak beli pen dan semua pen tu warna hitam. Semua pen warna hitam. Dan saya kata saya nak pilih. Kalau yakhtar ataupun ikhtar ataupun perkataan ini menggunakan kalimat menggunakan ikhtar, maksudnya macam ni. Saya pergi ke kedai pen, maka saya tidak pilih pen warna hitam dan semua jenama yang sama dan semua kadar warna hitam. Kalau ikhtar, maksudnya macam ni. Saya rasa macam saya tak pasti nak pilih yang mana. Semua sama, jenama sama. Tapi lepas saya belik, saya kata saya nak ambil ni lah. Saya pilih tak akhirnya? Saya pilih tak? So akhirnya saya memilih. Dengan cara saya dah belik, saya dah tengok, saya dah tengok, maka saya yakhtar satu pen. Itu ikhtar. Tapi kalau yashtabika, saya berikan kepada anda semua tentang yashtabika. Biasa yakhtaraka, yashtabika. Kalau yakhtaraka tadi, saya dah belik, saya pilih. Tapi kalau yashtabika, macam ni. Saya datang ke kedai pen, saya nampak semua pen tu warna hitam, saya dah tahu dah saya nak pilih yang mana. Saya tak belik pun, tengok je.
saya pilih terus. Tanpa saya bedek. Sebab saya dalam kepala saya dah tahu dah pen ni mana yang kualiti dan mana satu sudut yang paling berkualiti. Saya tak ambil pen yang paling depan sekali dalam kedai pen. Saya akan ambil belakang sikit. Sebab kat depan tu orang dah guna. Nampak? Saya datang pemilihan tu dengan pengetahuan saya. Dan siapa yang pilih Nabi Yusuf dalam cerita ni? Allah. Maka bila Allah memilih, Allah tahu siapa yang the best untuk dipilih. Macam kita memilih, kita akan tengok baik kot, cantik kot, kita pilih. Tapi kalau Allah pilih, without a split second, Allah tahu siapa yang paling terbaik terpilih. Sebab tu Allah guna yashtabika di sini. Okay? Ini the book of Allah. Ini kalimah-kalimah Allah SWT. Sebab itu saya nak gambarkan keajaiban Al-Quran pada anda semua. Supaya lepas ni nak masuk bulan Ramadan, kita nak baca Al-Quran pun. Sebab bulan Ramadan bulan Al-Quran. Kenapa kita kena perhangatkan pasal Al-Quran ni? Sebab apa? Kita kena ambil inspirasi daripada cerita Imam Syu'bah. Pernah dengar Imam Syu'bah tak? Imam Syu'bah ni satu. Siapakah Imam Syu'bah? Siapa yang pernah dengar Imam Syu'bah? Maka bila ada orang yang kat kanan pernah dengar Imam Syu'bah, maka saya akan duduk, saya akan berikan dia ruang untuk berceramah ke depan. Sebab tandanya adalah orang itu mengaji qiraat. Dia belajar qiraatul Quran ataupun ilmu-ilmu qiraat. Anda pernah dengar ilmu qiraat? Ilmu sekalian? Ilmu qiraat kadang-kadang orang biasa tak dengar. Kadang-kadang biasa kita baca wadduha, tapi setengah-setengah orang kata wadduha, ataupun allazina hum fi salatihim sahur. Setengah-setengah kata fi salatihim sahur. Ataupun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada setengah kata 6 harakat, setengah kata 2 harakat. Maka perbezaan bacaan. Ada setengah kata siratal ladzina an'amta alaihim, ada setengah kata ziratal ladzina an'amta alaihim. Adakah bacaan itu salah? No, semua betul. Imam Syu'bah adalah antara imam qiraat. Puan semua nak tahu tak berapa kali dia khatam dalam Ramadan? Silap, dalam semua hidup dia berapa kali dia khatam? Kita dalam semua hidup kita, sekarang ni mungkin saya hidup dah berapa tahun dah, lebih kurang dekat 30 tahun. Puan semua hidup berapa tahun dah sekarang? 11? Ya? Berapa puluh tahun, tak kisah. Yang penting cuba kira berapa banyak kali kita khatam semua hidup. Nak tak? Ada semua tahu berapa kali Imam Syu'bah khatam sepanjang hidup dia? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Imam Syu'bah dalam semua hidup dia, dia khatam sebanyak 18,000 kali Al-Quran. 18,000. Dan nak digambarkan masa dia tengah nazak nak meninggal dunia, masa tu anak ada di sisi dia. Imam Syu'bah, anak ada di sisi Imam Syu'bah. Masa tu, masa nak nazak tu, tiba-tiba Imam Syu'bah ni tak boleh berkata-kata apa-apa, tiba-tiba terpandang kat satu sudut kat rumah dia. Sebab dia nazak dekat rumah. Masa dekat pembaringan tengah nazak, tiba-tiba dia pandang kat satu sudut kat rumah dia. Anak dia lepas tengok ayah dia termenung terpandang kat satu sudut ni, tanyalah dekat ayah dia, "Wahai ayahku, kamu nak apa? Kamu tengah nazak, kamu nak air ke?" "Nak air." Imam Syu'bah kata, "Aku tak nak air." "Dan kamu nak susu ke?" "Nak susu." "No, aku tak nak susu." Dan Imam Syu'bah terus pandang dekat satu sudut dekat rumah dia. Tiba-tiba anak dia bertanya kepada Imam Syu'bah, "Wahai ayahku, kenapa kamu asyik duduk pandang dekat sana? Kau telah merisaukan diriku. Kenapa kamu asyik pandang dekat sana?" Tahu tak apa jawapan Imam Syu'bah? Dia kata, "Aku merindui saat aku sedang bersujud dan saat aku sedang duduk di situ dan membacakan, dan aku menghatamkan 18,000 kali aku membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran sepanjang hidup. Aku merindui saat aku sedang membaca Al-Quran di sana. Sebelum nak mati, masih membayangkan lagi dan sedang rindu tempat nak mengaji Quran." Bila Quran telah meresap, telah menghantui, bahasanya menghantui ya, telah memberikan kita kelazatan. Sebab itu saya baca tadi Allah menjadikan Quran Rabi'a qulubina. Ya, Quran ni jadi taman bunga dalam hati kita. When every time kita baca Al-Quran, seolah macam kita menyiram taman bunga dalam hati. Macam kita bercinta lah. Semua orang cinta kan? Saya baru bercinta. Macam kita bercinta lah. Bila tak every time kita bertemu dengan orang yang kita sayang, maka berbunga-bungakan hati tuan. Sebab itulah biar Quran jadi taman bunga dalam hati kita. So every time kita mendekati dan kita membacanya, seolah kita macam menyiram taman bunga. Dan every time kita membaca, kita berbunga-bunga hati. Bila time hati dah berbunga, nak stop tak rasa tu? No. Pernah tak perempuan semua rasa bila membaca Al-Quran, rasa susah nak stop? Pernah tak sampai rasa macam ni? Kita pernah tak sekali kita macam bulan Ramadan, kita kata nak baca sejuzuk je.
Satu hari. Tiba-tiba bila kita baca juzuk tu, rasa macam susah nak berhenti lah. Best pula baca. Baca lagi 2 juzuk. Oh, rasa tak puas lah. 3 juzuk. Tak puas lah 10 juzuk. Satu hari. Tapi tak pernah aku 10 juzuk satu hari. Pernah ke? Kan ada yang khatam satu hari 1 juzuk kat sini. Saya tak risau ni. Kalau dia satu hari 1 juzuk, dia khatam satu hari 1 juzuk, satu hari 1 Quran dia khatam kat sini, maka dia ganti tempat saya. Dia lebih layak untuk bercerita pasal Al-Quran dibanding saya. Allahu Akbar. Imam Syafi'i khatam dalam bulan puasa satu hari berapa kali? 10 kali khatam Al-Quran. 10 kali. Imam Syafi'i satu hari bulan Ramadan dia boleh khatam 10 kali. Hari biasa 2 kali. Bulan Ramadan 10 kali, hari biasa 2 kali. Khatam Quran tau, bukannya khatam 1 juzuk, khatam Quran 10 kali satu hari. Kadang-kadang kita kata macam tak logik je. Sebenarnya logik. Bila Allah hadiahkan keberkatan masa pada kita, segala-galanya mungkin. Segala-galanya mungkin. Tahu tak macam mana kita nak capai keberkatan masa dalam hidup kita dalam satu hari? Apa tips nak capai keberkatan masa dalam satu hari? Saya percaya perempuan semua biasa buat benda ni. Dan perempuan semua pun dah merasai dah keberkatan masa tersebut. Macam mana kita nak rasai keberkatan masa dalam satu hari? Macam mana? Solat di awal waktu. Bila kita solat kat awal tu, perasan tak? Kita kata, macam lama lah. Atau macam panjang je petang ni. Bila kita solat asar, di awal waktu, kita rasa panjangnya nak pergi maghrib. Sedangkan masa dia singkat je pun, tapi kita rasa macam lama je. Kan? Perasan tak? Bila kita sembahyang maghrib di awal waktu, kita rasa macam lama sangat nak pergi ke solat isyak. Tips untuk mencapai keberkatan masa, solat di awal waktu. Okay? Kita akan kembali pada sore esok. Maka inilah 12 cerita yang saya akan ceritakan pada sekalian. Mungkin akan bersambung kot. Saya percaya memang takkan sempat nak cerita 12 cerita dalam masa 1 jam setengah. Maka kita harapkan insya-Allah dari siri-siri seterusnya. Walaupun tidak saya, mungkin orang lain pun insya-Allah. Panuriah insya-Allah. Panuriah ke Panuriah? Okey, baik. Kita sambung. So takwil hadis tadi clear. Nabi Yusuf bukan sekadar boleh takwil mimpi, bukan takwil mimpi, tapi boleh takwil kata-kata. Dia boleh beza marilah sini dengan marilah sini. Dia boleh beza. Walaupun bahasanya marilah sini, tapi dia tahu apa benda sebalik daripada itu. Apa benda yang orang tu maksudkan sebenarnya. Itu Nabi Yusuf punya kelebihan. Okey, baik. So kita pergi kepada babak mimpi dah settle. Anda dah clear belum cerita pasal mimpi? So apa benda tadi Nabi Yusuf mimpi? Cuba cerita pada saya balik tadi. Dia mimpi pasal apa ni? Bulan, matahari. Berapa banyak bintang dia mimpi? 11. Matahari berapa banyak? Bulan tengah buat apa? Sujud. So itu adalah gambaran Nabi Yusuf bermimpi. Dia cerita pada siapa ya? Masa tu? Ayahnya. Siapa ayahnya? Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi anda tahu tak apa respon Nabi Yaqub lepas anak dia membentangkan cerita pasal mimpi? Apa respon Nabi Yaqub? Cuba tengok ayat tu. Ayat kelima. Lepas Nabi Yusuf cerita kepada Nabi Yaqub alaihissalam yang dia bermimpi pelik, dan dia nampak bukannya nampak bintang matahari yang kita nampak pada hari ini, tapi nampak macam in the form of jasad yang sifatnya seperti bintang, yang sifatnya seperti matahari, sifatnya seperti bulan, sedang bersujud pada aku. So lepas dia cerita benda tu, apa respon Nabi Yaqub? First kali, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. First kali, la taqsus ru'yaka, jangan cerita ni mimpi kamu ni pada siapa? Ala ikhwatika. Jangan sekali kamu cerita mimpi kamu ni kepada saudara-saudara kamu. Sebab apa? Fayakidu laka kaida. Apa yang berlaku? Sebab kerana khawatir mereka akan menjalankan suatu rancangan jahat terhadap. Kenapa Nabi Yaqub cakap macam tu? Satu, sebab cerita ni pelik. Kalau abang-abang dia lepas dapat tahu Nabi Yusuf yang orang yang paling disayangi oleh bapanya mimpi benda yang pelik-pelik macam ni, lagilah mudah untuk dia buat satu pelot-pelot yang tidak baik kepada saudara dia ataupun adik dia. Maka sebab tu ayah dia pesan awal-awal lagi, maka jangan cerita benda ni kat abang-abang kamu. Kalau kamu cerita benda ni, mudah lagi dia nak, aku tak boleh cerita. Sebab cerita pada babak kedua lah, aku tak boleh cerita abang-abang dia. Dikatakan mati sebab kena makan serigala.
dan balik kepada bapanya dalam keadaan bajunya ataupun qamisuhu berdarah. Qamis ni maksudnya jubah. Jubah, qamis. Dalam keadaan balik kepada ayahnya lepas pergi berjalan-jalan, maka dia balik dengan keadaan baju berdarah. Maka dia declare kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam, dia kata, wahai ayahku, Nabi Yusuf telah mati, dimakan oleh serigala. Maka ini buktinya dia telah dimakan oleh serigala sebab baju ni berdarah. Sedangkan saudara-saudara dia, abang-abang dia semua campak dekat dalam hati dan mengharapkan mati tau. Dia bukannya campak dalam tagada, no, campak nak gua-gua, hello, no. Tak adalah campak kata hello, sihat ke, no. Dia campak dan kadang nak pastikan orang tu mati. Dia memang nak biar Nabi Yusuf mati. Sebab apa dia nak mati? Kenapa abang-abang dia nak sangat Nabi Yusuf mati? Sebab apa? Yes. Sebab Nabi Yaqub sangat sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab dalam cerita ni, surah Yusuf ni, anda akan tengok lepas kehilangan Yusuf, Nabi Yaqub berlaku apa benda Nabi Yaqub pada Nabi Yaqub? Menangis sampai buta. Menangis Nabi Yaqub selepas diberitahu kematian Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub digambarkan dalam Al-Quran sendiri cerita Nabi Yaqub buta sebab menangis. Tapi di akhir cerita ni, ayah dia dapat balik tak penglihatan dia? Nabi Yaqub dapat balik tak penglihatan dia? Dapat. Selepas bertemu dengan ayahnya kembali. Cerita ni pasal cerita perpisahan selama berapa tahun? Tahu tak berapa tahun Nabi Yusuf berpisah dengan ayah dia? Dipisahkan 30 tahun. Kita berpisah setahun pun macam, ya Allah, rasa tak boleh lah. Saya berpisah dengan isteri seminggu pun tak boleh, apatah lagi sehari. Sehari pun dah rasa macam sengsara tau. Saya ada cerita kongsi-kongsi, korang semua dah merasai pun. Saya baru nak rasa. Boleh kan, sekalian berkongsi kegembiraan. Okey, kenapa aku cerita benda ni? Okey. So lepas berlakunya komplot dicampak dekat dalam telaga, saya nak kita berpindah pada satu babak yang best. Sebab babak kedua ni saya nak skip sikit sebab ceritanya selalu simple. Maka saya nak anda semua ambil ibrah kepada babak ketiga. Mungkin sempat sampai babak ketiga je pun, sebab cerita babak ketiga ni panjang sikit. So kalau ada orang lain nak mengganti saya untuk bawa cerita pasal surah Yusuf, minta dia sambung pada babak keempat. Ataupun sekali lagi saya datang mana tahu? Sure. Kita akan pergi pada babak keempat insya-Allah, tapi saya akan berhenti pada babak ketiga. That's my promise for today, insya-Allah. Okey. Babak ketiga adalah godaan Imratul Aziz yang kita biasa gelar Imratul Aziz sebagai Zulaikha. Saya nak jawab atas soalan saya tadi. Adakah salah kita katakan nama dia Zulaikha? Bagi perempuan semua, bolehkah kita katakan Imratul Aziz Zulaikha? Ada sandaran yang kuat tak nama dia Zulaikha? Ada tak hadis yang menceritakan memang nama dia Zulaikha? Bahkan mungkin perempuan semua pernah dengar cerita ni kot. Bahkan ada orang declare Nabi Yusuf bercinta dengan Zulaikha. Persoalan saya, kalau kita ikut logik akal, adakah layak seorang Nabi bercinta dengan seorang penggoda? Kita boleh terima ke akal seorang Nabi bercinta dengan seorang penggoda? Bagi saya lah, kita baca satu sekali layer je, kita rasa macam tak logik dah. Seorang Nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala bercinta dengan seorang penggoda. Maka macam inilah puan sekalian, antara sikap saya ataupun sikap sahabat saya Ustaz Syarif Abdul Rahman sekalipun, dan sikap guru-guru yang saya sangat hormati, iaitu Syekh Dr. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Pernah dengar tak nama? Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ulama Jordan pada hari ini, ulama mufassir contemporary. Nu'man Ali Khan pernah dengar tak? Nu'man Ali Khan pernah dengar kan? Antara guru yang banyak dia refer dalam penafsiran dia lah Doktor ataupun Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Sebab Syekh Salah ni, dia ni pernah dengar tak Israiliyat? Perempuan sekalian, Israiliyat apa yang perempuan semua tahu pasal Israiliyat ya? Cerita-cerita yang tak betul yang dipitabelikkan. Siapa yang bawa cerita ni? Meh saya cerita pasal Meh pula, Job. Apa Meh? Meh tahu Meh kan? Meh saya ceritakan. Meh saya ceritakan pada perempuan sekalian bagaimana cerita Israiliyat ni berlaku.
Selepas saya ceritakan pada orang sekalian, maka orang sekalian buat satu judgement ataupun satu keputusan nak terima ataupun tidak pasal Israiliyat. Saya tak nak bagi jawapan. Umat semua buat penilaian sendiri. Saya buat cerita ataupun sejarah yang sahih, maka umat semua buat satu keputusan nak terima ataupun tidak Israiliyat. Sebab ada setengah-setengah orang dia percaya pada Israiliyat. Bahkan ustaz-ustaz berceramah kat masjid-masjid pada ini pun bawa Israiliyat. Apa contoh Israiliyat paling nyata dan paling jelas? Soalan saya, pernah tak kita cerita Nabi Adam? Nabi Adam dia makan buah khuldi kan? Kita tahu kan? Buah khuldi itu datang dari mana nama buah khuldi itu? Quran mention ke buah khuldi? Quran mention buah terlarang je. Tang mana dapat buah khuldi? Nama banyak tau Israiliyat yang berlaku pada hari ini. Maka saya ceritakan apa sejarah Israiliyat. Israiliyat datangnya pada nama seorang orang Yahudi. Pada asalnya orang Yahudi namanya Ka'ab al-Ahbar. Ulang nama dia sama-sama sekalian punya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini pada asalnya dia agama Yahudi. Maka dia menganuti ataupun dia belajar dalam suasana orang-orang Yahudi. Maka antara teachings yang ada dekat dalam golongan Yahudi ni adalah mereka menceritakan cerita-cerita Nabi. Orang Yahudi pun ada cerita-cerita Nabi tau. Ada cerita-cerita Nabi. Maka masa time dia duduk dalam agama Yahudi ni, dia duduk dengar cerita-cerita Nabi. Tiba-tiba pula ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat hidayah daripada Allah dan dia masuk ke dalam agama Islam. Maka Ka'ab al-Ahbar pada asalnya Yahudi, by the end lepas dapat hidayah dia dapat masuk Islam. Dan masa dia masuk Islam, dia duduk dengan sahabat-sahabat Nabi dan dia menceritakan cerita-cerita yang dia dapat masa dia agama Yahudi dulu. Dan cerita-cerita yang dibawa daripada agama Yahudi dulu, dia cerita pada sahabat-sahabat Nabi dulu, itulah Israiliyat. Maka masa dia zaman Yahudi dulu, dia dengar cerita-cerita Nabi. Dia dengar cerita ni, cerita tu. Dan masa dia masuk Islam, masa dia duduk dengan sahabat-sahabat Nabi, dia pun cerita balik apa benda yang dia dengar masa dia zaman Yahudi dulu. Maka cerita itulah Israiliyat. Dan pastinya masa Yahudi dulu dia banyak tambah. Dia tambah untuk nak bagi menyedap rasa, dia tambah nama sikit. Contohlah dalam cerita Ashabul Kahfi. Pernah dengar cerita Ashabul Kahfi? Perempuan semua tahu berapa orang Ashabul Kahfi? Tak mana tahu 7. Quran sebut kan? Quran sebut tak? Baca tak ayat? Kita baca setiap malam Jumaat betul surah Al-Kahfi kan? Kan ada ayat ni. Dia kata mula-mula 4 Rabi'um khawf kan? Salah satu Rabi'um kalbuhum rajman bil ghaib. Tu. Salah satu Rabi'um kalbuhum rajman bil ghaib. Lepas tu kata khamsatu wasadisum kalbuhum rajman bil ghaib. Mula-mula kata 3. Yang ada 3 kot, 4 kot. Yang keempat tu adalah anjing dia. Lepas tu ada orang yang kata pula khamsatu wasadisum kalbuhum. 5 kot. Yang keenam tu adalah anjing dia. Lepas tu ada pula kata sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. 7 pula. Yang ke-8 tu anjing dia. So jawapan ni mana-mana kita dapat tunjuk. Setengah-setengah orang yang membaca Al-Quran, yang dia faham bahasa ataupun lugah, dia kata betul memang 7. Sebab apa? Kalau perhatikan pada ayat tersebut, ada semua ayat tu ada berakhir dengan salah satu rabi'uhum kalbuhum rajman bil ghaib. Dia berakhir dengan rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib ni maksudnya macam ni. Rajam atau rajam. Rajman bil ghaib ni maksudnya kita membaling pada tanpa ada tuju. Rajman bil ghaib macam seolah-olah macam kita dah target, tapi tiba-tiba digelapkan bilik tersebut, maka kita tak tahu wala tuju kita nak baling ke mana. Rajman bil ghaib. Patut ayat seterusnya sama. Wa khamsatu wa sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib juga ada juga rajman bil ghaib. Diakhirkan dengan rajman bil ghaib. Tetapi pada ayat wa sab'atu wa saminuhum kalbuhum tak ada rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib itu tak ada. Dia tidak ada rajman bil ghaib. Jadi macam setengah-setengah ulama yang mengaji bahasa, dia kata sebab itu dikatakan 7. Yang ke-8 itu adalah anjing dia. Tapi wallahu a'lam. Tapi sebab lepas habis ayat tu Allah kata wallahu a'lam bi'iddatihim wa ma ya'lamu illa qalil. Tiba-tiba Allah kata aku lebih tahu ramai ahli Ashabul Kahfi. Allah tak kata memang 7 pun. No. Allah kata wallahu a'lamu bi'iddatihim. Aku lebih tahu ramai mereka. Wa ya'lamuhum illa qalil. Yang pastinya mereka ni tak ramai. Sikit, qalil. Kenapa saya buat cerita ni? Sebab kita kena percaya when Allah nak mention that, bila Allah tak mention benda tu, mana benda tu tak penting.
Bila Allah mention, maksudnya benda tu penting. Al-Quran, dia bukan the book ataupun cerita, buku cerita. Kalau buku cerita, memang kena ada semua. Tapi Al-Quran ni book of hidayah. Kitab yang beri kita hidayah. Maka bila kitab memberi kita hidayah, maka dia perlu brief. Orang suka dengar ceramah panjang-panjang? No. Suka ke dengar ceramah panjang-panjang? Suka. Allah. Rasa macam insaf saja. Masa time kita kelas-kelas dulu lah, masa kita mengaji di universiti dulu kan. Kalau lecture kata, kita dalam jadual tu dimaklumkan sejam setengah ya. Tiba lecturer dia extend sampai 2 jam. Mengamuk lagi dalam sedang. Mengamuk kan. Tapi tak tahu puan mungkin dia suka sangat kuliah tu. Sanggup 4 jam pun tak apa. Takbir. So, Al-Quran ni di brief. Dia cerita benda-benda yang penting je. Maka Allah, dia dah telah tapis cerita yang penting untuk kita ambil ibrah. Ibrah ni tak ibrah. Pernah dengar perkataan ibrah? Bukan nama pasal tu saya. Tapi ibrah. Ibrah ni maksudnya adalah benda. Ibrah. Itu cerita maksud ibrah. Mai saya nak beritahu kepada anda semua, kenapa Allah kata laqad kana lakum fi qasasihim, laqad kana lakum fi qasasihim ibrah. Pada setiap qasas ataupun setiap cerita dalam Al-Quran ni ada ibrah. Allah sendiri guna perkataan ibrah. Ibrah ni maksudnya ibrah. Pengajaran. Yes, betul maksud dia pengajaran. Tetapi kalau ikut bahasa betul ke ibrah, ibrah tu maksud dia pengajaran. Ibrah ni datang pada tangan ibrah. Ibrah ni maksud dia apa? Ha? Ibrah masuk tu betul. Dia sifat bagi benda tu masuk. Tapi ibrah maksudnya jarum. Ibrah datang, Ibrah datang kata ibrah. Maksud ibrah ni maksudnya jarum. Kenapa Allah kata, kalau kita nak cuma ikut bahasa literal, setiap cerita-cerita dalam Quran ni adalah jarum bagi kamu. Jarum. Kenapa Allah kata pengajaran itu sebagai jarum bagi kamu? Supaya lepas ni bila dia sampai pada hati kamu, biarlah seolah-olah macam jadi macam jarum bagi kamu. Kenapa jarum? Sebab bila kita cucuk dalam hati kita, dia bukan sekadar terasa tau, tetapi kita bertindak dengan benda. Pasal? Contoh macam kita cucuk jarum pada orang. Lepas tu, oi sakit kan? Tangan kita bergerak, badan kita naik. Maka Allah nak beritahu pada manusia, bila kamu dah dengar cerita dalam Al-Quran ni, bukan sekadar kamu rasa dalam hati, tapi kamu akan bertindak daripada rasa kamu. Allah tak suruh kita dah pendam rasa tu seorang-seorang no. Tapi Allah nak kita, lepas kita rasa kesan daripada Al-Quran tu, kita kena bangun. Qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Kamu kena bertindak daripada apa yang kamu rasa. Setengah-setengah orang dok insaf, tetapi masih lagi buat wasiat. Sepatutnya keinsafan kamu kena sertakan dengan perbuatan kamu. Maka kamu tidak perlu ulang lagi maksiat yang pernah kita lakukan sebelumnya. Itu maksudnya kita bertindak dengan rasa. Okay? Sebab itu dalam cerita Ashabul Kahfi pun, walaupun mereka ada iman, mereka tidak senyap sorang-sorang. Allah kata idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Sampai satu tahap lepas kamu ada iman, kamu kan isytiharkan iman kamu pada orang. Rabbuna rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan lepas diciptakan benda tu, lepas isytiharkan benda tu, orang duk pulau dia. Mereka telah dibuang negeri dan mereka melarikan diri untuk menyelamatkan iman. Dan cerita pasal surah Yusuf, pasal babak ketiga. Yang kita tahu pasal Zulaikha, dan saya percaya saya tak nak guna kata Zulaikha pada hari ini, sebab Allahu'alam ada tak kajian yang terperinci ataupun kajian yang sahih yang mengatakan Imratul Aziz namanya Zulaikha. Tapi saya percaya adalah Allah dan Nabi Muhammad sebaik-baik mufassir. Maka kalau Nabi tak mention, Allah tak mention, maka benda itu tidak penting. Nama tidak penting, tapi cerita ni perlu kita ambil pengajaran. Ingat tak saya kata tadi, kalau Allah tak mention, benda tak penting. Allah tak mention pun nama siapa, tapi Allah mention cerita dia macam mana. Maka kita fokus pada cerita berbanding daripada siapa nama dia, dia pakai baju apa time tu. Pernah tak saya nak cerita pada anda semua contoh, supaya nak gambarkan apa pentingnya kenapa Allah rahsiakan benda, Allah ceritakan benda. Saya datang pada anda, tiba-tiba saya datang pada hari ini, saya ceritakan pasal inspirasi bisnes ataupun inspirasi perniagaan. Saya pun ceritalah pasal rahsia orang berjaya, dia kena tidak tinggal solat tahajud, dia sentiasa tidak tinggal solat duha. Saya cerita tips-tips bagaimana nak jadi seorang jutawan yang berjaya. Tiba-tiba ada daripada perempuan sekalian, dia angkat tangan nak bertanya pada saya, Ustaz, daripada cerita Ustaz tadi tu, memang orang tu berjaya, boleh tak saya nak tahu satu benda daripada cerita tu? Masa dia dapat first million tu, dia pakai baju warna apa ya Ustaz? Masa dia dapat first million tu, dia pakai kasut ada tali tak Ustaz?
Faham tak? Ramai perkara kita bila membaca Al-Quran fokus benda-benda tidak penting. That's my point. Saya dah cerita inspirasi orang yang berjaya. Sepatutnya nak tanya ustaz, macam mana kita nak tingkatkan kualiti salat duha? That's the important question. Tapi ada orang bila kita cerita benda-benda yang realiti, benda-benda yang beri inspirasi, dia tak inspirasi pada cerita tu pun. Dia fokus pada benda lain. Ustaz, masa tu dia pakai tudung tak? Masa tu tudung macam mana ustaz? Shawl ke? Tudung labuh ke? Tudung bulat ke? Tudung bawal ke? Bawang ke? Kicap ke? Macam mana ustaz? Dia fokus pada benda tidak sepatutnya. Sebab itu Allah tidak ceritakan semua. Kalau cerita semua pada nanti manusia jadi macam scattered sangat dia punya isi. Jadi tak dapat satu centered point ataupun centered value dalam cerita. So dalam surah Yusuf ni kita percaya Allah tak mention siapa nama dia supaya kita fokus kita. Okey, apa yang berlaku pada cerita ni? Kita fokus pada ayat ke? Pergi pada ayat ke? Pergi pada ayat mana ni? Mana? Okey, dah sampai dah. Patutnya kalau ada slide ni saya akan tanyakan kepada anda. Ada satu slide yang menarik. Okey, pergi pada ayat ke-23. وَرَوَّدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَيَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Jumpa? Ayat 23. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Yusuf, berkehendakkan dirinya, dan perempuan itu pun menutup pintu-pintu serta berkata, marilah kemari. Jumpa tak? Marilah kemari, aku bersedia untukmu. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang kecil itu. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya. Ini adalah permulaan bagi godaan Imratul Aziz kepada Nabi Yusuf AS. Kan ingat tak tadi saya kata hai talak tadi kan? Marilah kemari. Biasanya kalau seorang tuan panggil macam Nabi Yusuf sebelum ni, rekod Nabi Yusuf ni memang tidak pernah ingkar pada tuan dia. Mari ke sini dia datang, mari ke sini dia datang. Tapi yang part ni dia kata qala ma'adallah, aku berlindung daripada Allah SWT daripada perbuatan keji tu. Tengok takwilil ahadis. Dia tahu marilah kemari dengan marilah kemari. Dia tahu beza benda tu. Walaupun nadanya suruh mari ke sini sebab arahan, tetapi dia tahu mana godaan, mana arahan. Ini kelebihan Nabi Yusuf yang diajarkan oleh Allah SWT. Bukannya dia ada sukses, no, tapi memang itu ilham Allah kepada dia. Okay? Sebab di samping dia boleh takwil hadis, dia ada satu lagi skill yang namanya hukma wa ilma. Dia bukan sekadar dapat baca, tapi biasa decision yang buat oleh Nabi Yusuf ni semua yang tepat. Sebab kelebihannya hukman wa ilma. Dia bukan sekadar tahu, dia tahu benda tu, tetapi dia ada hukman, dia ada kelebihan untuk menetapkan keputusan yang tepat. Dia bukan boleh buat keputusan je, tapi keputusan itu tepat pula tu. Hukman wa ilma. Itu kelebihan Nabi Yusuf AS. Di antara takwil hadis disupport dengan hukman wa ilma. Dia boleh buat decision, bahkan decision dia buat tu penuh dengan keilmuan dan tepat pula. Itu kelebihan Nabi Yusuf AS. Kita perhati pada ayat 23 ni. Satu adalah dia dapat bezakan antara haytalak dengan bahasa tu, ataupun dia dapat beza antara godaan dengan arahan. So di akhir daripada cerita ni, kita stop, jangan tengok pada nas lagi. Saya nak tengok macam mana pengetahuan perempuan semua pada cerita Nabi Yusuf. Masa yang digoda, saya nak tanya, Nabi Yusuf termakan tak dengan godaan? Walaupun anda semua dah baca qala ma'adallah. Soalan saya yang kedua, Nabi Yusuf ada tak keinginan nak termakan godaan? Ya ke tak ada keinginan? Soalan saya, satu lepas dia ajak haytalak, dia pun jawab qala ma'adallah, aku berlindung daripada Allah SWT. Soalan saya yang kedua, walaupun masa tu dia kata qala ma'adallah, masa tu ada tak sebenarnya keinginan sedikit daripada Nabi Yusuf untuk termakan dengan godaan? Sebab digambarkan isteri Al-Aziz pun cantik, bukannya biasa-biasa. Isteri kepada pembesar, oh cantik. Ada tak? Ada rasa tak agak-agak? Tengok isteri sebenarnya. Ayat 24 tu dah jawab dah sebenarnya. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan Yusuf pula mungkin timbul keinginan
Nampak jawapan? Saya cerita ke Allah sendiri cerita? Ada sikit keinginan Nabi Yusuf. Adakah salah Nabi Yusuf pada keinginan macam ni? Salah tak? Nabi Yusuf digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walamma, pada ayat ke-22 ni, walamma balagha ashuddahu ataina hukma wa ilma. Balagha ashuddah ni maksudnya dia reach satu level yang memang masa tu complete bagi seorang remaja. Memang itulah complete set dia. Maksudnya dia bukan macam remaja biasa. Satu, balagha ashuddah ni maksudnya bukan sekadar muka je tampan, tapi badan pun sadar. Tahu sadar? Badan pun tegap, cantik, bukannya gempal. No, complete daripada fizikal ni. Walamma balagha ashuddah ni, balagha ashuddah dia kata peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya. Maksudnya bukan sekadar tampan kacak, tetapi badan pun smart. Perempuan mana-mana pun akan terpikat. Macam saya. Contoh. Dan saya nak tanya kot, patut tak Nabi Yusuf dia terasa berkeinginan selepas digodok oleh Imratul Aziz? Ada rasa patut tak? Persoalan saya, dalam bilik tu berapa orang yang ada? Dia dengan Imratul Aziz je. Patut tak lepas digodok oleh Imratul Aziz dia ada rasa sedikit keinginan untuk rasa termakan dengan godaan? Possible kan? Mari saya ceritakan kenapa possible. Saya ada 9 reason kenapa. Sepatutnya saya nak tanyakan benda tu pada anda semua, tapi saya bacakan lah. Okay? Dia ada 9 reason tau. Daripada ulama tafsir ni, dia kata sepatutnya memang Nabi Yusuf memang rasa sepatutnya ada rasa keinginan. This is 9 reason. Yang pertama adalah, satu, Nabi Yusuf usianya muda dan Yusuf juga adalah manusia. Nabi Yusuf ke malaikat. Walaupun masa tadi dia datang pada perempuan kota ni, dia kata hadza malakun karim. Perempuan kota ni lepas tengok muka Yusuf AS, dia kata ini bukan manusia, ni malaikat. Tapi cerita pada hakikatnya Nabi Yusuf ni bukan malaikat. Nabi Yusuf ni adalah manusia. Kenapa dia relevan untuk rasa ada keinginan tu? Yang pertama sebab usia dia muda. Masa tu nafsu tak ada membuat-buat lagi. Dan masa tu dia juga adalah manusia. Dia manusia. Fitrah manusia berkeinginan pada perempuan. Yang kedua, kenapa Nabi Yusuf perlu rasa ada keinginan tu? Sebab Nabi Yusuf belum kahwin. Satu, dia muda dan dia manusia. Yang kedua, dia belum kahwin lagi. Yang ketiga, Yusuf jauh daripada keluarga dia. Tak ada keluarga yang boleh pantau dia. Kan? Mana ada keluarga pantau dia? Jauh daripada keluarga. Yang keempat ni best. Yang pertama dia muda, usia muda dan dia manusia. Yang kedua, belum kahwin. Yang ketiga, jauh daripada keluarga ni. Yang keempat, yang paling best adalah dia kacak semula jadi. Kan? Kacak semula jadi. Dia bukannya pakai dia setelah ajak laris. Pasal pun putih barulah putih. No. Dia memang kacak semula jadi. Tak perlu pada benda tu. Tak perlu makan jus pamoga. Yang kelima, jemputan mengadakan hubungan daripada perempuan. Bukan dia yang request, tapi perempuan yang request. Bukan dia yang request. Dan sebenarnya siapa yang nak? Laki. Tapi ini perempuan request, bukannya dia yang nak. That's reason nombor 5. Yang keenam, perempuan yang sudah mendedahkan segala tarikat. Dia kaya, dia tuan. Tak, dia dedahkan segala tarikan-tarikan dia. Dan panggilan dia pun dah berbeza masa tu kepada Nabi Yusuf AS. Aku bersedia untukmu. Dia dah dedahkan segala tarikan. Maknanya dia tidak ada penolakan. Dia dah bersedia untuk Nabi Yusuf AS. Reason yang ketujuh, rahsia sudah terjamin. Tak, dah tutup pintu. Wawalatil abwab, dah tutup pintu, rahsia dah confirm terjamin. Dan confirm lah masuk rahsia terjamin. Sebab apa? Dia ni isteri Al-Aziz. Siapa yang boleh masuk tolak pintu tu? Melainkan dengan kebenaran. So kalau berlaku apa-apa pun, rahsia dah terjamin. Reason nombor berapa? 7. Reason nombor 8, alasan ugutan boleh diberi. Kalau dia reject permintaan daripada tuannya, maka tuan dia boleh beri ugutan kepada dia. Maka layaklah si Yusuf ni, Nabi Yusuf ni, merasa keinginan untuk termakan kegodaan. Sebab kalau aku tak ikut, mungkin aku kena ugut dengan aku punya tuan. See the reason? Yang terakhir adalah yang paling
relevan kita katakan dia berada dekat negara non-Muslim. Dia berada dekat negara mana? Negara non-Muslim yang menghalalkan benda tu pun, yang tidak mencegah benda tu. Maka 9 reason ini menyebabkan relevan sebenarnya, dan bukanlah satu benda yang tidak normal bagi seorang Nabi nak rasa macam ni. Satu lagi soalan. Masa ni Nabi Yusuf dah dilantik sebagai Nabi belum? Dah dilantik belum sebagai Nabi? Bila dilantik sebagai Nabi dalam cerita? Babak mana dilantik sebagai Nabi? Siapa tahu? Dia mimpi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Babak bila yang dia tahu dia ni Nabi? Penjara ni. Okey, kita undi siapa yang nombor 5? 5 tak ada. Okey, jawapan dia kat mana? 7. Kat sini. Yang anda rasa dia dapat tahu dia sebagai Nabi. Okey. Okey, jawapan saya adalah dia dapat tahu dekat last kali. Babak ke-12. Mimpi tadi tu adalah mimpi nak bagi tahu dia tu Nabi. Tapi masa tu tak tahu jawapan dia, maka bila dia jawab mimpi tu pada babak ke-12, barulah Nabi Yusuf tahu yang dia ni telah dilantik sebagai Nabi. Masa tu dia lah orang biasa lagi. Maka masa orang biasa-biasa dah tu ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Okey. So memang itulah dia punya sifat dia. Ataupun memang relevan, memang Nabi Yusuf perlu rasa ada benda keinginan. Tapi akhirnya Nabi Yusuf termakan tak dengan godaan tu. Walaupun relevan Nabi Yusuf untuk merasai untuk termakan godaan, no. Nabi Yusuf memilih untuk qala ma'adallah, aku berlindung daripada segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Nabi Yusuf. Anda nampak tak peribadi yang hebat pada Nabi Yusuf AS? Dia ni kalau nak perempuan ketuk jari je sepatutnya handsome sangat. Semula jadi pula tu. Bukannya buat-buat perlu buat pembelah plastik, tak perlu. Dan Allah menggambarkan balagha asyuddah, means memang komplit, sempurna sungguh. Memang sempurna ciptaan Allah pada Nabi Yusuf AS. Kajak semula jadi, badan sadar, tenaga kuat, semua okey, komplit. Apa lagi nak pada Nabi Yusuf? Jadi disebabkan poin itulah kita perlu contohi Nabi Yusuf dengan peribadinya. Sebab dengan ada segala benda yang bersifat fizikal pada dirinya sekalipun, dia tidak lupa pada Allah Subhanahu. Yang ni hebatnya Nabi Yusuf. Kita tak nak sekadar dia ni hebat mengawa nafsu, no. Tapi dengan fizikal yang itu Allah telah melimpahkan berbagai nikmat pada dia. Dengan pelbagai nikmat itu dia tidak lupa pada Allah untuk berlindung pada Allah Subhanahu Wa. Kalau ikutkan memang senangnya dapat benda itu. Bahkan tawaran daripada perempuan bukan dia yang nak. Tawaran daripada perempuan untuk melakukan benda tersebut. Maka dia memilih untuk mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa. Macam mana cerita ni berakhir? Cerita ni berakhir dengan Nabi Yusuf berlari-lari ke pintu itu untuk buka balik pintu. Dan bila Nabi Yusuf berlari, apa benda yang berlaku? Siapa tarik siapa? Imratul Aziz menarik bajunya sampai ke terkoyak. Dan ternyata bila dia sampai ke pintu tu, dia buka. Siapa kat depan? Al-Aziz tengah berdiri dekat depan pintu. Al-Aziz sedang berdiri dekat depan pintu. Berlari-lari sebab dah tak nak sangat nak lari untuk selamatkan diri. Dia pun berlari sampai ke pintu tu. Dia buka pintu, tengok-tengok ada pemerintah dekat depan pintu. Suami tengok hamba, isteri dalam bilik tertutup. Fikir apa? Curang. Isteri curang ataupun Nabi Yusuf cuba untuk menggoda isterinya. Maka memang ternyata berlakulah penipuan daripada Imratul Aziz. Dia bagi tahu dekat suami dia, dia kata benda Nabi Yusuf nak goda dia. Nabi Yusuf nak goda dia. Masa tu hampir-hampir murka. Tiba-tiba siapa yang datang jadi savior atau penyelamat? Masa tu dipenjarakan terus ke? No, tak masuk penjara lagi. Masa ni Nabi Yusuf menang. Siapa yang tolong bantu dia selamatkan? Siapa? Siapa? Pembantu dia, ataupun gundik bagi isteri dia. Apa yang dia kata? Tengok pada ayat ke-25. Dia kata, silap, bukan pada ayat tu. Pada ayat ke-27.
Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min sadiqi. Wa huwa min as-sadiqi. Dia kata, gundik tu kata, kalaulah yang tengok siapa betul siapa salah, senang je Al-Aziz. Senang je nak tengok siapa betul siapa salah. Kalau baju Nabi Yusuf koyak ikut depan, maka betullah Nabi Yusuf menggoda isteri kamu. Tapi kalau baju Nabi Yusuf koyak dekat belakang, Qudda min duburin, keluar koyak daripada belakang, maka bukan Nabi Yusuf yang goda, tetapi isteri kamu yang goda. Dasar ni. Boleh kita stop. Stop sekejap. Tak sambung sikit lah. Atau kita saya tutup dan conclusion. Baik, kita lebih kurang 10 minit lagi kan? Okay, baik. Saya nak buat conclusion sebab cerita ni nak habis dah. Lepas tu kita pergi pada kesimpulan, insyaAllah. So, apa benda yang berlaku dalam cerita Nabi Yusuf ni? Lepas dia ada gundik yang mencadangkan supaya tengok, supaya Al-Aziz tengok koyak ke depan ke koyak ke belakang. Maka koyak kat mana? Belakang ke depan? Berlaku koyak dekat belakang. Makanya berlakulah dialog antara Nabi Yusuf dengan Al-Aziz. Dia kata benda, minta maaf, dia minta maaf kepada Nabi Yusuf AS. Sesungguhnya dia minta pada isteri bertaubat kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah, bertaubat atas dosa dia sebab dia fitnah Nabi Yusuf AS. Maka habislah dekat babak ketiga Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf AS. Dan apa pengajaran yang kita boleh ambil pada 1, 2, 3 babak ini adalah pertama sekali mimpi itu antara akhlak Nabi Yusuf kepada bapa dia. Kalau tak peribadi unggul kan, tajuk ni peribadi unggul Nabi Yusuf AS. Antara peribadi yang paling unggul yang kita boleh tengok pada babak pertama Nabi Yusuf AS kepada bapanya adalah dia sangat sopan dalam penyampaian bahasa. Dia sangat sopan. Apa tanda dia sopan? Ya abati. Dia kata pada ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Dengan cerita yang sangat-sangat luar biasa yang susah orang nak percaya, dia menyantuni ayahnya dengan sangat-sangat beradab dan sopan santun. Pada bab pertama kita boleh ambil pengajaran yang paling utama dekat sini lah
percakapan Nabi Yusuf sangat-sangat lembut. Di samping kekacakan ataupun ketambahan Nabi Yusuf sangat lembut dalam tutur bicara.